Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya nak berkongsi sedikit berkenaan dengan berkaitan Dajjal dengan suratul Kahf. Kita biasa dengar para asatizah kita, para ulama kita mengingatkan kita, nak selamat di akhir zaman, nak selamat daripada Dajjal, bacalah suratul Kahf. Tapi bila kita baca 10 ayat pertama ataupun 10 ayat terakhir ataupun seluruh suratul Kahf, kita tak jumpa nama Dajjal. Jadi cerita Dajjal ada ke tidak dalam suratul Kahf? Ada. Tapi kena kaji sikit dan kena fikir sikit, dia akan jumpa, insyaAllah. Baik, Rasulullah SAW bersabda, Man hafiza 10 ayatin min suratul Kahf usima minad Dajjal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang memelihara, menghafaz, ya, hafizah ni bukan sekadar hafal saja, pelihara, awak faham makna dia, awak kaji, ya, awak baca selalu. Siapa yang buat benda tu, dia akan terlindung daripada Dajjal. Tapi ada lagi satu riwayat diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dia berbeza sikit. Man qara'a 10 al-awakhir min suratul Kahfi fa innahu 'ismatun min ad-Dajjal. 'Ismatun, ya. Siapa yang baca 10 ayat terakhir suratul Kahf, maka dia akan terlindung daripada Dajjal. Baik, ada ulama yang cuba nak menjelaskan sama ada 10 yang pertama ke 10 yang terakhir, Ustaz. Dan ada yang menggabungkan, ada yang kata kita baca dua-dua sekali, 10 awal 10 akhir. Ada yang kata riwayat yang kedua tu lemah, maka yang lebih sahih adalah yang pertama. Saya melihat tidak ada masalah untuk kita ambil dua-dua sekali, ya, sebab sebenarnya perkaitan 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir ni perkaitan dia sangat kuat, ya. Kalau kita lihat, it's just a mirror image. Baik, apa sebenarnya perkaitan Dajjal dengan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir? Nak faham Dajjal, kita kena faham sejarah Kristian. Kenapa? Orang mungkin terkejut, apa kaitan Ustaz Dajjal dengan sejarah Kristian, Ustaz? Jangan lupa, Dajjal adalah Nabi Isa yang palsu. Betul tak? Dia akan datang mendakwa sebagai Nabi Isa. Of course lah, Nabi Isa yang palsu itu didakwa adalah Tuhan, anak Tuhan. Okay? Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai the Antichrist. Christ tu merujuk kepada Nabi Isa. Anti ni maksud dia, ataupun dia panggil sebagai false Messiah. The false Messiah. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Masih Ad-Dajjal, iaitu Al-Masih yang menipu, Al-Masih yang palsu, Al-Masih yang penipu. Jadi nak faham Al-Masih yang penipu, awak kena faham Al-Masih yang sebenar. Dan apakah sejarah yang dilalui oleh agama Kristian sehingga mereka menghasilkan satu image Nabi Isa yang pada pandangan kami adalah palsu. Nabi Isa yang palsu. Itu bukan cerita Nabi Isa yang sebenar. Nabi Isa yang sebenar cerita dia lain. Dan Dajjal bila dia datang nanti, dia akan mendakwa diri dia sebagai Nabi Isa yang palsu itu, bukan Nabi Isa yang sebenar. Sebab Nabi Isa yang sebenar adalah Nabi, manusia biasa. Betul tak? Tapi Nabi Isa yang palsu adalah anak Tuhan yang tidak ada permulaan, yang ada sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan yang bergabung sama, hypostatic union. Baik, apa yang ada dalam suratul Kahf ni? Kita tengok. Kita baca dalam 10 ayat yang pertama sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Terus sebab Quran diturunkan adalah untuk memberi amaran kepada mereka-mereka yang mendakwa Allah Subhanahu Wa Taala ada anak ataupun mengambil anak, or he begets a son. Okay? Dan kita tahu kumpulan-kumpulan ataupun ajaran-ajaran ataupun agama mana yang mendakwa begitu. Antaranya yang paling terkenal sekali adalah golongan Kristian. Dan golongan Yahudi pun ada juga, bila mereka mendakwa Uzair itu anak Allah. Dan musyrikun Quraisy juga ada mendakwa bahawa Tuhan ada anak. Tapi yang paling dominan sekali dalam dunia ni bila sebut the Son of God, rata-rata orang akan menisbahkan kepada agama Kristian. Maka seolah-olah dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengkaji sejarah bagaimana Nabi Isa dipertuhankan. Sebab apa? Lepas tu Allah kata apa? Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Allah cerita pasal ilmu. Lepas tu Allah kata apa? Mereka sebenarnya tak ada ilmu tentang hakikat itu. Mereka tak ada ilmu pun bila mendakwa bahawa Isa ini adalah the Son of God. Ya, oknum yang kedua di dalam Trinity tersebut.
Mereka tak ada ilmu. Mereka bukan bercakap berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan conjecture, berdasarkan assumption. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Tok nenek mereka yang mereka ikut tu pun tak tahu. So dia memang ikut buta saja, berlaku secara blind following, ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhibah. Sangat dahsyat kenyataan itu. Kenyataan yang mengatakan Tuhan ada anak itu adalah satu kenyataan yang sangat berat, ya. In yaquluna illa kadhibah, dan apa yang mereka katakan itu adalah dusta belaka. Ini yang diajarkan dalam Al-Quran, dan ini yang kami pegang sebagai umat Islam. Baik. Jadi dua ayat ni, kalau kita umat Islam yang berfikir, membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan main ikut baca macam tu saja, nak sedap, nak jaga tajwid tapi tak nak faham. Kalau awak jenis yang nak faham, yang nak tadabbur, awak akan faham bahawa ayat ni sebenarnya ada perintah halus untuk kita faham macam mana golongan Kristian ni akhirnya boleh menuhankan Isa. Kita kena study, kita kena ada ilmu, sebab Allah mengkritik mereka ni ikut tanpa ilmu. Jadi kita kena ikut dengan ilmu. Kita kena faham apa yang berlaku kepada sejarah tu, apa berlaku kepada Nabi Isa. Dan bila kita kaji sejarah Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa akhirnya dipertuhankan, dia melalui beberapa proses, beberapa fasa. Fasa yang pertama yang paling penting sekali adalah apabila masuknya teori syirik yang paling dahsyat sekali, yang panggil sebagai teori logos. Okey. Dan teori logos ini telah wujud, ya, di luar agama-agama wahyu. Ia dipegang banyak oleh pemikir-pemikir pagan, ya, musyrikun, ya, dan juga agama-agama syirik yang lain. Mereka ada konsep kita kata logos ataupun aion, ya. Dia ada macam-macam nama, ataupun hokmah, ataupun Sophia, okey, yang dianggap sebagai satu entiti, ya, yang boleh disifatkan sebagai Tuhan kedua. Tuhan yang kedua, Tuhan yang mencipta alam ini. Okey, itu dipanggil logos dan macam-macam nama lain. Sebab Tuhan yang pertama itu, mereka dakwa, mengikut falsafah ini, mereka dakwa Tuhan yang pertama itu tidak bersifat dan tidak bernama. It's very simple, simple oneness, dan dia juga tidak berperbuatan. Tuhan yang kedua itu terpancar daripada Tuhan yang pertama. Bukan Tuhan pertama yang cipta, ya. Dia terpancar daripada Tuhan yang pertama. Okey, terpancar. Dan alam ini pula terpancar daripada Tuhan yang kedua itu. Okey, itu dipanggil sebagai teori logos. Dan ramai pengkaji-pengkaji Kristian mengakui bahawa teori logos ini telah berjaya menyusup masuk ke dalam Council of Nicaea, sebuah persidangan besar-besaran yang diadakan oleh Raja Konstantin pada tahun 325 AD bagi menyelesaikan sebuah polemik besar di kalangan agamawan dan juga rakyat awam Kristian pada waktu itu di Rom. Apakah isu ataupun kekeliruan itu? Mereka pening nak tahu bahawa Isa ini, Nabi Isa ini, adakah dia sama zat dengan zat Tuhan, dan adakah dia ni ada permulaan? Dia qadim ataupun tidak qadim? Ini perbahasan dalam Council of Nicaea. Dan akhirnya kerana kemasukan falsafah logos, falsafah Gnosticism, aion, hokmah dan sebagainya, sehingga memberikan Nabi Isa sifat-sifat ketuhanan, bahkan menganggap bahawa Nabi Isa lah yang mencipta alam ini dan sebagainya, akhirnya persidangan tersebut mencapai resolusi mengatakan bahawa Nabi Isa itu sama zat dengan Allah ataupun the Father. Okey, dalam istilah yang dipanggil sebagai homoousion, homo in essence, that means the same in essence with the Lord, with the Father, sama dari segi zat dengan Tuhan. Okey, dan mereka juga mencapai rumusan bahawa Jesus ni tidak ada permulaan, iaitu bersifat qadim. Puncanya apa? Kemasukan teori logos ini, Gnosticism ini, ataupun teori emanasi. Dia ada macam-macam nama, susah untuk kita pilih satu, sebab ada yang akan kata tapi dalam Quran pun ada logos, kalimatuhu ustaz, tapi itu cerita lain, dia totally a different thing. Masalah di kita ni, bila jumpa perkataan logos, kita terjemah kalimah, lepas tu baca Quran, Allah SWT namakan Nabi Isa sebagai kalimatuhu, that means Nabi Isa tu logos. Itu adalah tak sama langsung. Sebab kalimatuhu ini masukkan dalam Al-Quran merujuk kepada Nabi Isa itu, sebab Nabi Isa dicipta melalui kun fayakun, kalimah kun fayakun, sebab tu dipanggil sebagai kalimatuhu. Okay, dia special sebab Allah, dia macam Nabi Adam. Sebab tu Allah kata inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, perumpamaan Isa ni macam Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun.
Allah cipta mereka ni Allah cipta Adam daripada tanah, kemudian Allah ucapkan kun fayakun. Kun fayakun itulah kalimah tu. Sebab tu Nabi Isa dia panggil sebagai kalimatullah, bukan logos yang dimaksudkan itu cerita lain, totally something else. Konsep kalimatuhu dalam Al-Quran tak ada kaitan dengan konsep Allah pada dataran ahadiyah. Itu tidak bersifat, tidak bernama, tidak berperbuatan. Dia tak ada kaitan dengan benda tu. Dan semua sifat-sifat Allah ada pada hakikat Muhammadiyah, dan hakikat Muhammadiyah pancar pula jadi Nur Muhammad, dan Nur Muhammad yang cipta alam ini. Itu tak ada kaitan. Itu adalah akidah batiniyah, itu adalah akidah falsafah purba yang berjaya akhirnya menuhankan Nabi Isa melalui The Council of Nicaea pada tahun 325. Baik, jadi kita dah faham macam mana Nabi Isa dituhankan. Kalau dah faham benda ni, maka awak akan sedikit sebanyak akan kenal Dajjal ni siapa. Dajjal ni macam mana. Bila Dajjal datang nanti, awak rasa dia akan guna teori apa? Tapi sebelum kita jawab soalan tu, kita proceed dulu. Apa kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula? Apa kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula? Ini adalah satu poin yang penting ya. Cerita ni bukan sahaja berkaitan dengan Dajjal dengan Suratul Kahf, tetapi juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW, kalau kita tengok ayat ke-6, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allah ceritakan satu perkara yang buat Rasulullah betul-betul remuk hati, sehingga Allah menggunakan bahasa, kamu ya Muhammad hampir-hampir menjerut jiwa kamu, baqi'un nafsaka, hampir-hampir bunuh diri kamu. Itu kalau dalam bahasa kasar lah, tapi itu bukan maksud sebenarnya. Maksud Rasulullah ni sangat-sangat terkesan dan kecewa, remuk jiwa dia. Dengan apa? Fala'allaka baqi'un ala atharihim. Atharihim ni berkenaan dengan cerita apa? Cerita Kristian, cerita Yahudi dan cerita musyrikun tadi yang mendakwa bahawa Tuhan ada anak. Dan Nabi sangat sedih kalau mereka tak mahu mengikut panduan Al-Quran yang mengembalikan mereka kepada tauhid. Kita tengok pula ayat 10 ayat terakhir. Ni bagi kita nak faham betul-betul. Sebab orang yang duk cerita baca Suratul Kahfi supaya selamat daripada Dajjal, dia belum tangkap lagi the main content of 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir ni. Dia berkait rapat dengan Nabi Isa, berkait rapat dengan Dajjal, dan berkait rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa yang faham benda ni, insya-Allah dia akan selamat daripada Dajjal. Siapa yang tak faham benda ni, ada kemungkinan dia akan ikut Dajjal dalam keadaan dia menyangka dia mengikut seorang wali ataupun insan kamil ataupun wali kutub, tapi hakikatnya dia adalah Dajjal. Kita tengok ayat ke 102. Okey. Afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula. Kita tengok ayat 102 ni. Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang apa? Adakah orang-orang kafir itu menyangka bahawa mereka boleh mengambil hamba-hamba Allah dan mengambil hamba-hamba Allah selain Allah ni sebagai wali-wali? Wali di sini apa? Sebagai pelindung, tempat meminta hajat, tempat berharap, tempat yang boleh meminta untuk diselamatkan di dunia dan di akhirat. Allah kata orang-orang ni, orang-orang kafir ni, mereka menyangka bahawa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan perkara-perkara ini. Inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula, dan kami siapkan neraka Jahannam kepada golongan kafir ini. Baca yang lain semua lebih kurang sama ayat dia, dia mengulang poin yang sama. Lepas tu bila awak sampai kepada 109, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah tengah bercerita tentang apa dekat sini? Kalimah dia. Ni menunjukkan bahawa kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan ada satu je, logos ataupun al-kalimah. Allah ada kalimat dalam bentuk jamak. So ini saya mengambil ayat ni sebagai boleh juga membawa maksud itu. Kemungkinan adalah untuk mematahkan konsep logos itu. Allah bukan ada kalimah saja, Allah ada kalimat. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala kalaulah laut ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat itu, iaitu ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, atau the word of Allah, the word of God, maka tak akan habis, sehinggalah awak bawa lautan-lautan yang
kalimat Rabbi la nafidal bahru qabla anta, laut tu akan kering ya sebelum kalimat Allah Subhanahu Wa Taala habis. Dan kalau pun dibawa lautan-lautan yang sama dengannya, tetap kalimat itu tak akan habis, tapi air itu sendirinya akan habis. So Allah nak kata kalimat dia ada banyak. Kenapa kita khaskan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala kalimah kepada logos, hanya ada satu logos. Dan dalam bahasa sufi falsafi, kalimah ini, konsep logos ini diakui oleh Ibn Arabi sebagai al-aqlul awal ataupun al-haqiqah al-Muhammadiyah. Ini bukan dakwaan kosong daripada saya, ini adalah pengakuan Ibn Arabi sendiri. Dia kata bahawa logos ni ataupun hakikat Muhammadiyah ni adalah al-aqlul awal inda ghairina. Jadi dinamakan sebagai al-aqlul awal inda ghairina. Aqlul awal ni apa? Logos. Dalam bahasa falsafah dipanggil sebagai logos. Jadi teori ini kalau kita lihat, dia dah masuk ke dalam Islam juga. Dia telah berjaya menuhankan Nabi Isa. Dan sekarang ini kita lihat ada umat-umat Islam yang sama ada mereka sedar ataupun tidak, telah menggunakan konsep yang sama yang telah menuhankan Nabi Isa. Mereka menisbahkan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga memberikan Rasulullah SAW sifat-sifat ketuhanan. Ada orang-orang seperti Abdul Karim Al-Jili, apa dia mendakwa? Dia dakwa bahawa hakikat Muhammadiyah itu ataupun logos itu menjelma dalam setiap zaman dalam tubuh-tubuh yang berbeza. Jelma sebagai Nabi-Nabi sampai Nabi Muhammad, lepas tu lepas Nabi Muhammad wafat SAW wafat, galih budak ataupun jelma pula dalam tubuh wali-wali kutub, atau yang dipanggil sebagai insan kamil. Dan insan kamil ni ada kemampuan apa? Wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang Al-Jili kata. Dia kata apa? Insan kamil ini menghidupkan yang mati dan berkuasa atas segala sesuatu, iaitu ada kuasa kun fayakun. Fahamkan poin ni ya, fahamkan poin ni. So Rasulullah SAW, cuba bayangkan kalau Nabi dengar teori-teori yang sama ini cuba ditempelkan kepada Rasulullah SAW, sudah tentu ini membuatkan Rasulullah jadi bakhi'un nafsahu, menjerut jiwa Nabi SAW, membuatkan Nabi duka cita, membuatkan Nabi sedih. Tapi orang-orang yang bercakap tentang cinta Nabi, selawat pada Nabi SAW, dia tak perasan. Dia mengutarakan perkara-perkara yang membuat Rasulullah SAW benci dan marah. Nabi dah kata, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abduh wa qulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kamu melampau mengagungkan aku seperti mana golongan Kristian melampau mengagungkan Isa anak Maryam. Sesungguhnya aku adalah hambanya, maka panggillah aku hamba Allah dan Rasulnya. Jangan lebih-lebih daripada itu. Nabi tak suka. Kalau betul sayang Nabi, jangan over. Jangan kata saya sayang Nabi lah saya over. Jangan kata sayang Nabi tak boleh melampau. Boleh. Kalau sayang Nabi tak boleh melampau, apa erti hadis Nabi SAW tu? Nabi tahu perkara ni akan berlaku. Baik. Jadi apa kaitan dengan Dajjal? Saya dah jelaskan tadi tentang teori hakikat Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah ini tak berhenti pada Nabi SAW. Mereka mendakwa bahawa logos ini ataupun hakikat Muhammadiyah ini menjelma pada zaman-zaman yang berbeza dalam tubuh-tubuh yang berbeza. Dan hakikat Muhammadiyah ini ataupun yang dipanggil juga sebagai insan kamil ini berkuasa atas segala sesuatu. Ada kuasa kun fayakun, ada kuasa tasarruf, menguruskan alam ini, dan boleh menghidupkan yang mati, yuhyil mauta. Saya ajak awak berfikir sama-sama dengan saya. Lepas awak baca apa yang terjadi kepada Nabi Isa dengan teori logos ini, lepas awak baca macam mana teori ini juga melompat masuk ke dalam agama Islam, dan lepas awak tahu bahawa Dajjal adalah Nabi Isa yang palsu, dan Nabi Isa yang palsu itu dipalsukan melalui teori logos. Cuba fikirkan dengan saya, bila Dajjal datang nanti, dia juga akan mendakwa sebagai the Son of God, tahu tak? Dan the Son of God is God. Dan sebab Trinity, mereka tak sembah 3 Tuhan. Mereka kata mereka sembah satu Tuhan. Maka Jesus dengan the Father adalah sama dari segi zat. Dan bila dia datang, dia akan dakwa dia adalah Jesus Christ. Dan kepada umat Islam, dia akan kata dia Isa. Tapi Isa dalam Islam bukan Tuhan. Macam mana tu? Di sinilah masuk teori hakikat Muhammadiyah. Dia akan kata bahawa dia insan kamil. Dia akan kata dialah logos. Dia akan kata dialah al-hakikat Muhammadiyah. Maka dia boleh justify dakwaan dia sebagai Tuhan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia boleh menghidupkan yang mati, seperti mana Abdul Karim Al-Jili kata tentang insan kamil.
Jadi saya harap faham ya. Awak baca 10 ayat pertama. Sorry, saya tak habis lagi. Last ayat, tengok 10 ayat terakhir ni. Tengok ayat terakhir suratul Kahf. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tengok Allah tutup suratul Kahf dengan ayat apa? Penekanan kepada kemanusiaan Nabi. Fikirkan kenapa? Penekanan kepada kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad kepada mad'umu, umatmu, bahawa aku adalah manusia seperti kamu. Kenyataan ini ramai orang tak perasan, mereka menyangkalnya. Mereka tak boleh terima bahawa Rasulullah SAW adalah manusia seperti kita. Maka dia bawalah teori nur. Nabi ni cahaya, dia dicipta dari cahaya, hakikat dia cahaya. Itu bukan manusia, itu bukan basyarum mithlukum. Bagaimana sesuatu makhluk yang dicipta daripada cahaya, yang tidak ada permulaan, pancaran daripada Tuhan, adalah basyarun mithlukum? Tak kena, ayat ni habis. Kalau awak percaya benda tu, awak menyanggah ayat ni. Dan bila kita kata bahawa Rasulullah adalah basyarun mithluna, bukan bermakna dari segi degree, dari segi kemampuan kita sama dengan Nabi, tidak. Tapi dari segi hakikat kemanusiaan itu sama kita dengan Rasulullah. Tetapi dari segi degree, dari segi kemampuan, dari segi akhlak, dari segi kekuatan, itu semua tak sama. Tidak sama. Okey. Tapi hakikat kemanusiaan tu memang Rasulullah adalah basyarun mithluna. Okay. So penekanan ayat ni untuk kita berfikir, jangan kita melampau mengagungkan Nabi SAW. Tolak teori hakikat Muhammadiyah ni, tolak teori Nur Muhammad ini, supaya kita tidak terjerumus nanti bila Dajjal datang. Jangan sampai kita yang percaya dengan dia. Jangan sampai kita yang hari-hari duk cerita pasal Dajjal, cinta Nabi, tapi kita yang akhirnya terpercaya pada Dajjal kerana tak tahu berkenaan dengan falsafah logos ini, tak tahu tentang sejarah penuhanan Nabi Isa AS. Belajarlah. Bila baca Quran tu, jangan main taklid buta sahaja, jangan main dengar sahaja tak nak fikir. Dengar bagus, fikirkan lagi bagus, kaji lagi-lagi bagus, baca tafsir lagi-lagi bagus, tadabbur Al-Quran. Sebab ada rahsia-rahsia dalam Al-Quran lagi yang kita boleh gali. Tapi rahsia ni tak perlu nak ambil baiat semua, tak payah. Awak perlu tadabbur sungguh-sungguh, buat kajian, luaskan pembacaan. Baca pasal The Council of Nicaea, baca pasal Philo of Alexandria, baca pasal Origen, saya lupa Alexandria ke apa. Baca pasal Paul of Tarsus, baca pasal Ibn Arabi, yang boleh kita panggil sebagai the Paul of Islam, ya, the Paul of Islam. Baca pasal Abdul Karim Al-Jili. Lihat persamaan ketara antara watak-watak Ibn Arabi Al-Jili dengan orang-orang seperti Philo, orang-orang seperti Origen, dengan tafsir isyari mereka, dan dengan Yaqazah seperti yang didakwa oleh Paul of Tarsus, mendakwa Yaqazah Nabi Isa. Lepas tu dia mula menuhankan Nabi Isa lepas tu. Ibn Arabi mendakwa Yaqazah dapat fusus daripada Nabi SAW. Kemudian di dalam fusus itu terdapat kenyataan-kenyataan yang saya yakin menjerut jiwa Nabi SAW. Nabi tidak redha. Saya yakin dengan bacaan Quran kita, dengan sunnah kita tahu Nabi tak suka, Nabi membenci kenyataan-kenyataan seperti itu. Mustahil ia datang daripada Nabi SAW. Yang datang jumpa Ibn Arabi itu adalah syaitan ataupun Dajjal itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya harap baca suratul Kahf ni betul-betul. Lepas tu Allah SWT kata apa? Diwahyukan kepada aku bahawa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Bukan Nabi yang ajar Jibril, macam sebahagian pihak kata. Sebab Nabi Nur, Nabi lah bapa segala roh, maka hakikatnya Nabi yang kasih wahyu pada Jibril. Lepas tu Jibril kasih balik pada Nabi. Ini cerita, kita kata cerita Martabat 7 kita kan, cerita Star Wars, cerita dongeng, mitologi. Nabi sebagai bapa roh yang beri wahyu kepada Jibril, Jibril kemudian kasih pada Nabi. Ini kan cerita karut ini. Ini kan cerita mempersenda-sendakan agama. Tak. Allah berikan kepada Jibril, Jibril wahyukan kepada Nabi SAW. Itu cerita dia. Okey. Sebab teori hakikat Muhammadiyah ni terbalikkan semua benda pasal Nabi SAW. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang betul-betul nak mengharap bertemu dengan Tuhannya, cintakan kepada Tuhannya, falyamal amalan salihan, buat benda soleh, buat amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan kamu sekutukan Allah
Dalam kamu menyembah Allah tu, jangan sekutukan dia dengan sesuatu apa pun. Ini peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan of course statement ni berkait dengan statement sebelum tu. Sebab bila kita melampau mengagungkan Rasulullah SAW, kita boleh menuhankan Nabi. Kenapa? Nabi dah ingatkan kita, jangan melampau agungkan macam mana Kristian agungkan Isa. Kristian agungkan Isa level apa? Menuhankan, betul? Dan dengan teori logos dan hakikat Muhammadiyah ini, memang Rasulullah SAW telah pun dituhankan oleh beberapa kumpulan-kumpulan Islam dalam dunia hari ini yang mendakwa Muslim tetapi telah pun menuhankan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sudah menyampaikan peringatan ini, ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harap sebarkan, kongsikan, dan semoga mengambil manfaat. Semoga kita dilindung daripada Dajjal. Apabila dia datang, kita kenal dia siapa. Kita tahu Dajjal ini dia akan menggunakan falsafah yang bagaimana, dia akan gunakan teori macam mana, dan dia akan guna alasan-alasan yang macam mana untuk menjustifikasi dakwaan-dakwaan dia itu. So, perluaskan ilmu, perluaskan akal, bersihkan hati, buat amal soleh, dan saling belajar daripada satu sama lain, saling bermuzakarah. Kalau tak setuju, kritik dengan secara ilmiah. Semoga kita dapat selamatkan satu sama lain daripada Dajjal nanti, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.